Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua murid tahun 5 yang Ustaz kasih sekalian, apa khabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ustaz pada pelajaran kali ini. Tajuk Nabi Muhammad SAW, Pemimpin Agung. Tajuk ini anda boleh buka dalam buku teks pendidikan Islam muka surat 154 dalam bidang sirah. Ini merupakan bahagian yang kedua. Bagi sesiapa yang belum lagi melihat bahagian yang pertama untuk tajuk ini, Ustaz sediakan link yang berikut. Kemudian sebelum kita masuk ke bahagian yang kedua ini, kita ulangi semula sedikit berkenaan dengan apa yang telah dipelajari pada bahagian yang pertama. Yang pertama ialah berkenaan dengan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, ini merupakan antara kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam bahagian yang pertama juga kita telah bincangkan pengertian pemimpin, yang bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Selepas itu, peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat, sebagai ketua tentera, sebagai ketua hakim, sebagai perancang ekonomi negara. Ini semua yang telah kita bincangkan pada bahagian yang pertama. InsyaAllah pada bahagian yang kedua ini kita sambung tajuk ini ke ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Ya. Di muka surat 154 anda boleh rujuk dalam buku teks ataupun anda boleh lihat dalam skrin anda ini, ya. Ambil perhatian untuk kisah ini dan juga teks yang berwarna merah. Kisah ini merupakan kisah yang berlaku dalam peperangan Al-Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Mari sama-sama kita bacakan. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan menghentikan dakwah baginda. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW menggali parit bersama-sama. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad SAW menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksananya. Baginda bermunajat, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah-khemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka bersagrun dan takut, lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Nabi Muhammad SAW selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraidah
mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang berlaku oleh mereka. Ya, jadi itulah murid-murid sekalian kisah berkenaan peperangan Khandaq ataupun peperangan Al-Ahzab. Ya. Seterusnya, tadi Ustaz telah nyatakan dan Ustaz telah pesan untuk mengambil perhatian teks yang berwarna merah itu, kerana itulah merupakan isi penting berkaitan dengan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Lihat di sini Ustaz telah berikan satu persatu berkenaan dengan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul. Pertama, sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Yang kedua, menerima cadangan yang terbaik. Ketiga, tenang dan bijaksana. Keempat, bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kelima, mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat. Keenam, kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW menggali parit bersama-sama. Ketujuh, bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Dan yang ke-8, bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu. Inilah daripada cerita tadi merupakan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul. Kemudian, murid-murid sekalian, di muka surat seterusnya ialah berkenaan dengan i'tibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, yang mana kita pun boleh mengambil pengajaran daripada kepribadian Nabi yang Nabi tunjukkan kepada kita, di mana Nabi juga adalah sebagai seorang pemimpin. Yang pertama ialah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan muslim. Yang keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Yang keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-8, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Beginilah murid-murid sekalian, apa yang kita boleh ambil pengajaran ataupun iktibar daripada kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Oleh itu, marilah sama-sama kita menunjukkan kepribadian seperti mana yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan kepada kita. Kerana Nabi Muhammad SAW merupakan role model, merupakan contoh yang terbaik untuk kita teladani kepribadian baginda, tingkah laku baginda. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat mencontohi apa yang telah diberikan, apa yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebagai akhirnya kita beralih kepada aktiviti bertulis. Seperti biasa, yang pertama, senaraikan 3 ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Tadi ada berapa ciri-cirinya? Tadi ada 8 ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya, Ustaz mahu kamu senaraikan 3 ciri-ciri tersebut. Dan yang kedua, senaraikan 3 iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Ya, tugasan ini anda selesaikan, kemudian serahkan kepada Ustaz seperti biasa untuk Ustaz semak dan untuk Ustaz membuat penilaian terhadap tugas anda semua. InsyaAllah, sehingga kita bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.